Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala alihi. Subhanaka la ilma lana. Rabbi shrah li sadri wahlul 'uqdatam Rabbi zidna Allah kama nawwarta al-ardha sallallahu alaihi wasallam. Kat mana ni? Dan adalah berjalan kepada Allah Ta'ala itu dengan panah. Ya dah. Dan sesungguhnya dan sungguhnya telah menjagakan. Situ. Dan sesungguhnya telah menjagakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, yakni dengan sabdanya pada hadis, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasuluh fa hijratuhu ilallah wa rasulih ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha awi mura'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi hadis maksudnya daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka adalah pindahnya itu kepada Allah. Jadi maksudnya hadis iaitu kehendaknya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita berpindah hati kita daripada berharap kepada makhluk kepada berharap kepada Allah. Daripada hati kita kehendak kepada perpindahan kepada dunia, maka kehendak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita berpindah kepada Allah dan Rasul. Makna kata berpindah di sini makna jangan hati kita duduk bergantung, duduk berharap kepada sama-sama makhluk Allah. Yakni beralih, berpindah daripada duduk berpegang kepada makhluk kepada berpindah kepada Allah Ta'ala sendiri. Jangan harap dan bergantung pada sama-sama makhluk. Itu kehendaknya. Yaitu yakni pindahnya, yaitu pindahnya itu kepada Allah dan Rasulnya
maksud pindah kepada Allah dan Rasul, iaitu makna berjalan daripada segala akuan, segala makhluk kepada mukawwin, kepada Allah yang menjadikan segala makhluk. Jadi berjalan makna berpindah. Hati kita, pegangan hati kita, suhu kita, yakni berpandai kepada Allah Ta'ala, pandai kepada Allah Ta'ala, pindah daripada pandai kepada makhluk kepada memandangkan Allah, pandai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yakni mukawwin, akuan segala makhluk. Mukawwin, yakni Allah yang menjadikan makhluk. Itu kehendaknya. Iaitu berjalan daripada segala akuan kepada mukawwin, iaitulah yang dituntut daripada hamba. Yang dituntut daripada hamba ialah berjalan meninggalkan makhluk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kehendaknya begitu daripada hadis ni. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kepada kita faham bahawa hendaklah kita berpindah pegangan kita, pandai kita kepada makhluk. Kita ubah dan kita berpindah kepada pandai kepada Allah Ta'ala sendirilah yang menjadikan. Allah Ta'ala yang maha kuasa kan? Allah Ta'ala yang maha menghendaki. Oleh itu hati kita letak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam mana keadaan sekalipun. Itu maknanya. Jangan kita bergantung kepada sama-sama makhluk, yang mana makhluk adalah sama supaya kita juga. Hakikat dalamnya, hakikat batinnya, sekalipun ikhtiar, usaha pada zahir, maka itu perkara yang biasa. Perkara adat, kebiasaan, maka tidak mengapa. Yang masalahnya hati kita, pegangan hati kita tu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu maksudnya. Ikhtiar, usaha berubat, cari rezeki apa semua kerja, betul kulumus, itu perkara yang ada yang zahir. Itu juga daripada kejadian Allah. Kerana Allah Ta'ala menjadikan akan setiap sesuatu untuk kita semua makhluk Allah. Jadi perkara zahir kita pegang secara zahir sajalah. Sedangkan hati kita adalah tidak bergantung harap pada benda zahir itu. Bahkan hati kita semata-mata menuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah kehendak dia. Jangan harap dan bergantung pada sama-sama makhluk. Sebab makhluk nak buat apa kita, dia pun lemah juga. Hati dengan Allah, zahir saja dengan makhluknya. Jangan kita berpindah daripada makhluk kepada makhluk pula. Jangan. Hak tak senya sebab kita ngaji dah gitu. Buat amal ni, ibadat ni makhluk dah. Kamu dia kehendak dengan buat amal, kehendak dengan buat ibadat tu, kehendaknya pada dapat di makhluk pula. Nak pada balasan syurga, tu dia. Ataupun mau pada nikmat-nikmat dunia, ataupun menuntut dengan amalan kita nak kepada keramat dan sebagainya. Ini menunjuk
salah perjalanan kita. Itu dia. Dan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka adalah pindahnya itu, pindah seseorang kepada yang berpindah ia kepadanya. Jadi berpindah ni dikirakan perpindahan kita kepada apa yang kita kehendak. Kalau kita berpindah kepada dunia, berpindah daripada makhluk kepada makhluk juga, bermaknanya telah kita terhijab daripada Allah. Kemudian pula keadaan penentuan kepada kehendak kita tu berpindah apa tujuan, mahu ke mana kita pindah tu. Jadi kalau kita pindah kepada sesuatu, bermakna perpindahan kita adalah dikirakan, dinilaikan tepat yang kita mahu untuk ke mana. Tempat yang kita mahu untuk ke mana, berpindah kita. Kalau kita pindah kerana nak ke dunia, nak pergi kepada Madinah, asal ceritanya para sahabat ni pindah kepada, ikut hijrah bersama Nabi. Ni asal baca hadisnya. Para sahabat ni berpindah serta dengan Nabi kepada Madinah. Perintah Rasulullah, perintah Allah supaya berpindah pada Madinah. Karena waktu itu Madinah masih di bawah, Mekah di bawah kuasa kafir. Jadi mereka yang beriman tak dapat nak mengerjakan ibadat, nak melakukan amalan taat pada Allah Ta'ala, tidak dapat, tak boleh, kerana disekat oleh kafir. Maka oleh itu di perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya orang yang beriman di Mekah itu pindah kepada Madinah. Diperintah pindah untuk menunaikan ibadat kepada Allah yang disekat oleh kafir itu. Maka untuk kita menunaikan perintah Allah dengan sepenuhnya, hendaklah kita berpindah kepada Madinah. Maka tak kala yang berpindah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Madinah tu ada 2-3 cara. Kehendak niat masing-masingnya. Ada yang pindah kepada Madinah kerana Allah dan Rasul, kerana untuk menjunjungkan akan perintah agama, mau beribadat pada Allah dengan sepenuh. Ini merupakan yang menjadi pilihan Allah dan Rasul. Dan ada juga yang berpindah pada Madinah tu kerana dunia, iaitulah dengan nak kepada mencari kekayaan, berniaga, seumpamanya. Dan ada pula yang berpindah kepada Madinah dengan niatnya nak mencari seorang perempuan yang dianya kasih di Mekah, kemudian ikut berpindah ke Madinah. Maka dia pergi berhijrah kepada Madinah untuk mencari perempuan tersebut, supaya dia dapati atas tujuannya nak berkahwin dengan perempuan itu. Bermakna keadaan penghijrahan ini berbeza pada niat masing-masing lah. Dan begitu juga lah nilai hijrah atas niat masing-masing. Niat sahih, niat molek, niat betul, maka dia mendapati akan kelebihan ziarah.
kelebihan hijrah. Kalau dia berhijrah kerana mahu pada dunia harta benda, maka dia akan dapat harta, tetapi pahala tak dapat, tak menjadi ibadat hijrah tu. Dan begitu juga dengan mau mencari perempuan, akhirnya dia bertemu dengan perempuan, dia boleh kahwin. Itu juga sebagai dunia juga tu. Jadi keadaannya dalam cerita hadis ni, naknya hijrah itu hijrah yang zahir. Hak Nabi ni, hak dalam tasawuf kita ni buat dalil dengan hijrah tu kepada berpindah hati daripada mula berpegang sesama makhluk, tinggalkan makhluk tu, bergantung dengan Tuhan sendiri. Gitu. Apa-apa hajat minta dengan Allah. Iza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu minta tolonglah dengan Allah. Iza sa'alta fas'alillah. Jika kamu meminta, mintalah dengan Allah Ta'ala. Ini artinya perintah Rasulullah ini pada makna yang begitu mendalam, iaitulah tentang hati penumpuan hijrah tu kembali pada niat masing-masing, kembali pada tujuan lah. Bagaimanapun kehendak hijrah ni yang sebenar ialah dalam tasawuf ni, iaitu supaya kita berpindah, beralih, berjalan daripada duduk bergantung kepada sama-sama makhluk, kita berpindah, beralih kepada bergantung hati kepada Allah Ta'ala sendiri. Namun tidak menafikan kehendak syariat, iaitulah perkara yang menjadi suatu peraturan dalam hidup, maka kita hendaklah junjung perkara tu. Peraturan hidup, undang-undang dalam hidupan kita ada tersusun sebagaimana daripada yang telah Allah Ta'ala jadikan dalam alam dunia ni, ikut fitrah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, undang-undang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tentang zahir adalah tidak menjadi suatu yang dinafikan, iaitu pada zahir bergantung kepada peraturan syariat, dan dalam hati adalah besar harapannya kepada Allah Ta'ala sendiri. Itu maknanya. Jadi kesimpulannya, kesudahan atau penilaian pada hijrah kembali pada niat di hatilah. Apa yang dikehendak dengan hijrah tu. Itu dia. Dan sabdanya Nabi, maka adalah pindahnya itu kepada yang berpindah. Mana kepada yang, mana kepada perkara yang, kepada perkara yang berpindah ia kepadanya. Mana perpindahan kita adalah mengikut kehendak kita, yang kita, apa yang kita mahu, apa yang kita tujuan dalam melakukan perpindahan. Mana nilai perpindahan ikut apa yang kita tuju, kehendak di hati, apa yang kita niatkan. Itu maknanya. Iaitu berpindah tu, berpindah, hak kena pindah ni, iaitu kekal serta segala akuan. Dia kena pindah. Kenapa kena tulis dobit tu, takut tak boleh faham dia kata tu. Tengok dia kata. Iaitu berpindah tu, kekal serta segala akuan. Kalau kita baca sekali imbas, tak faham kan dia tu. Nampak supaya jadi berlawan ni. Suruh lari daripada makhluk, tiba-tiba suruh kekal pula dengan makhluk. Jadi berlawan ni. Faham molek bacaan dia, tengok tu. Tengok dia kata. Maka adalah dia sabdanya, maka adalah pindahnya itu kepada yang berpindah ia kepadanya. Apa dia yang berpindah padanya? Iaitu kekal serta segala akuan. Jadi zahirnya
serupalah kehendak suruh kekal di situ dengan akwal tu. Tetapi maksud di sebaliknya dia naknya daripada duk kekal serta dengan makhluk, tinggallah makhluk tu tuju ke Tuhan. Gitu kan. Nak berderah selalu dah, tak derah tak jadi. Dia berderah agak naik pak kepala selalu dah. Tu dia. Jadi kerah kena kena bersungguh. Baca dia takut silap faham tu. Tu. Sebab dia tajam cara lama. Iaitu berpindah tu kekal serta segala akuan. Hak suruh pindah daripada kekal pada segala akuan tu, duduk kekal dengan makhluk tu. Perintah dalam tasawuf ni supaya kita berpindah, beralih daripada duduk kekal dengan makhluk tu, beralih, berjalan, berpindah kepada Tuhan pula. Daripada akuan berpindah kepada mukawwin. Hati bergantung harap pada makhluk Allah, kita tinggalkan harapan tersebut, kita jadikan harapan yang baru. Apa dia? Harapan pada Tuhan sendiri. Situ bendanya. Tu boleh faham tak tu? Apa-apa pun nak berderah ni minta uzur dah. Baru nak minta uzur. Pak tu tak boleh pergi dah. Jadi dalam seminggu lepas pada klik ngaji tu naik sikit pening kepala ni. Wayak betul-betul gitulah. Jadi pening jadi nak tekan tak boleh dah. Jadi oleh itu nak baca dengan slow. Jadi rupa-rupanya naik darah. Jadi darah jadi tinggi. Hak tingkat tak tinggi ni pakat nak belaka tinggi. Dah gitu kaya tinggi. Dah gitu ke pangkat tinggi. Tapi bak darah tak setinggi. Uzur. Jadi itulah jadi begitulah bapa nak royak hari ni selalu dah. 2 minggu depan ni bapa berhenti. Gitu. 2 minggu depan ni bapa nak berhenti. Bukan nak berhenti terus, nak berhenti 2 minggu je. Minta beri masa untuk bapa berehat lah. Jadi tekan tak berhenti dia baca kitab ni. Jadi bukan di masjid kita sajalah, ke rumah kita pondok pun. Jadi mintanya dalam masa 2 kali minggu Jumaat 2 kali amun nak minta berhenti dulu. Kemudian insya-Allah bila berasa sihat molek gak Jumaat yang ketiga lah. Bapa baca pula jatuh kepada Jumaat ketiga tu 15 bulan 11. 15 bulan 11. Itulah lebih kurang Jumaat yang ketiga lah. Bapa nak minta berhenti 2 kali Jumaat. Nak dia. Tu. Sebab kerana hak tekan-tekan ni lah klik mari sini yang itulah. Yang naik ke pening kepala. Pening kepala. Dia minta nak rehat, nak duduk dia, nak rehat lah. Dia munggah hikah-hikah ni bagai kecek dalam-dalam. Jadi kita royak dengan tak sapa ke tepat, jadi tak serah. Jadi bila nak bersapa ke tepat, dia kena kacau. Dia kena tekan. Kena sungguh. Bila sungguh tu kak mungkin enjin lama. Besar enjin kak mula apa? Sudah lalu. Itu bendanya. Tidak lama sangat dah gitu kak. Tak lama sangat, dekat 70 kak. Badan anak. Tu dia. Jadi iaitu berpindah tu. Iaitu berpindah. Berpindah ia yang berpindah ia kepadanya. Hak Nabi kata pada maksud hadisnya
maka adalah pindahnya itu kepada yang berpindah ia kepadanya. Makna kata berpindah hijrah ni, hak Nabi sabda pada hadis, itulah fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Tu lapah hadis. Fahijratuhu, maka hijrahnya seorang itu dikira ke atau dinilai ila ma fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrah dia tu dinilai kepada apa yang ia berpindah kepadanya. Yang ia hijrah kepadanya tu apa tujuan, apa kehendak, itulah nilainya. Itulah sebagai suatu nilai. Kita niat nak hijrah tu kepada apa? Kalau kita hijrah kepada Allah dan Rasul, mana pergi kepada Madinah tu kerana untuk menunaikan perintah Allah dengan melakukan ibadat dengan sempurna. Selepas di Mekah disekat dan ditahan, kemudian pindah kepada Madinah untuk bebas melakukan sebarang kehendak beramal ibadat. Jadi arti kalau kita pindah ke Madinah masa Nabi ni untuk menunaikan ibadat, membesarkan Allah dan Rasul, itulah nilai hijrah yang paling tinggi, yang sebenar, yang betul. Kalau orang hijrah kepada Madinah kerana mahu pada dunia, harta, atau mahu pada mencari perempuan, itu hijrah yang tak betul. Nilainya rendah. Nilai yang bergantung dengan syahwat dan nafsu. Jadi kesimpulannya, hala tuju hijrah ni kembali pada niat masing-masing itu. Apa kemahuan masing-masing. Situ bendanya. Mahukan Allah, mahukan Rasul, nilai hijrah kepada Allah dan Rasul. Hijrah pada Madinah untuk dunia, untuk perempuan, arti berpindah dia itu dikirakan untuk mendapati dunia, untuk mendapati perempuan. Arti hijrah tersebut adalah sangat jatuh nilainya, kerana tinggal bergantung dengan Allah kepada hala tuju, mahu kepada nafsu dan syahwat. Maka samalah juga berpindah kita dalam ibadat tasawuf. Tinggalkan makhluk, jangan bergantung pada makhluk tu. Tuju harapan hati, gantungkan hati kepada Tuhan sendiri. Jangan jadi macam hema yang memusing kisaran. Dari mula di situ kembali ke situ juga. Dek musim tepat tulu. Macam orang gala tanah benda padi tu. Sepagi rumah duk musim tepat tulu. Maka samalah kita dengan Tuhan ni. Kalau kita dak main wa ibadat, wa aman nak ke syurga, wa aman nak kepada dunia, wa aman nak sorai puji, wa aman untuk jadi keramat, bermakna kita ni bertolak daripada makhluk ibadat, tuju kepada makhluk juga. Apa dia? Nak pada kebesaran dunia, nak pada pangkat dunia, nak pada suhu, nak pada dipuja-puji, nak kepada orang nilai kita lebih, nak dunia juga. Samalah orang yang berpindah daripada Madinah, mau betina, mau syahwat tadi juga, tak ada beza. Itu maksud di situ. Tu tegas sikit tu. Tu naik sikit dah. Apa ke tu? Apa yang dah tu lah. Dia mendalai hadis-hadis ni. Nabi kecek pendek, Nabi dia kecek pandai, tapi maknanya amat luas sekali. Ulama kalau hak alim tu gak satu hadis Nabi, orang yang punya ilmuwan yang banyak mampu mengolah sehadis sebuah kitab. Sebuah hadis tu mampu ulas sebuah kitab, boleh hasilkan sebuah kitab dengan sehadis. Sebab kerana cakapan Nabi ni amatnya luas pengertian,
amat luah maksud, amat banyak isi yang terkandung dalam kata-katanya. Sebab Nabi ni disifatkan dia jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim, orang yang punya cakapan yang mana kata-kata jawami'ul kalim, yang ada cakapan yang jami', cakapan yang boleh menghimpun dan mencakupi. Kecek sikit tapi mencakupi. Bijak, kalau kecek orang bijak dia kecek sikit, tapi maknanya banyak. Orang bodoh seperti kita kecek berjebak tapi isi sikit. Itu makna gitulah, mudah reti. Kecek sebagai rumah tapi gapo boleh. Itu dia. Itu maksudnya. Tengok hadis innamal a'malu binniyat. Tu satu hadis Nabi kita sabda yang ringkas, innamal a'malu binniyati, di kepala. Segala sungguhnya amal berdasar pada niatnya. Ulama tulis sekerak tu tak tahu berapa lah kitab mengulaskan kandung maksud hadis tu. Orang alim lah, orang ulama lah, dia cukup ilmu. Sebab itulah kita kena tunggu ulama. Kena ikut ilmu yang telah dijelaskan oleh alim ulama. Tak boleh sekali-kali kita nak tinggal akan alim ulama, sebab kita tidak boleh faham betul dengan kehendaknya hadis tu. Tak boleh faham betul dengan kehendaknya firman Allah. Oleh itu alim ulama sajalah yang mampu memberi faham secara lengkap dan sempurna sebagaimana kehendak Allah dan Rasul. Maka oleh itu wajib atas kita kena mengikuti amal berpanduan kepada ilmu yang sedia ada dalam kitab-kitab alim ulama. Kitab-kitab turas tu, kitab-kitab lama-lama tu, ulama besar-besar menulis tu, Nawawi, Rafi'i, Syayuti, Ghazali. Tu puak-puak ni puak besar ke makhluk belakang ni. Imam Ghazali besar ke makhluk. Imam Syayuti besar ke makhluk. Imam Rafi'i besar ke makhluk. Tu dah ulama sungguh. Kalau ulamanya dok kata huduh ke makhluk, tu bukan ulama tu. Dah gitu ke? Makhluk ni tak faham mulai makhluk dah ni. Buat bergaduh dengan makhluk pula. Dok bid'ahkan makhluk pula. Tapi balik makan, nak makan juga. Padahal kalau hukum kata, kaedahnya, kalau kitanya kata syirik, bid'ah pada cara perbuatan maulud, makan ni yang dihidang untuk maulud pun hari jugalah. Ni balik makan, boleh. Balik maulud kita lagi. Jadi pelik tu. Boleh masa makan, gogak nak makan sebetulnya. Orang selawat pun kita tu. Orang panggil tak berjuru tu. Tak berjuru. Makan tak boleh. Orang besar ke Nabi sallallahu kita lagi. Apanya lagu tu? Tu salah kok mana? Cacat gapo? Tu benda. Tak gitu ke? Jadi pelik ni bahasa orang tak tahu gapo. Nafsu. Alasan dia tak payah, dia kata Nabi tak buat. Nabi nak buat maulud dia sendiri. Ada kalau gitu. Kalau Nabi sekeruh orang buat maulud untuk dia sendiri beranak, nampak kata Nabi ni sombong pula, besar ke diri. So orang puja-puji pula hari lahir dia. Sedangkan Nabi ni tawaduk. Nabi kata ana sayyidu waladi adama wala fakhra. Nabi kata aku penghulu segala anak Adam. Segala anak cucu tu ada, akulah tuan, aku tuannya.
Wala fakhra, bukan nak bermegah-megah. Jadi kalau Nabi ajak orang maulud ke dia, tentulah dia ada sifat bermegah lah. Nak tunjuk diri tu. So buat maulud ke dia, mana segitu? Ni mahal. Orang panggil taksub, penatik cara tu. Penatik cara mana? Penatik cara Wahabi. Wahabi dengan maulud dengan Allah. Tak ada tikai bayang orang maulud marah. Mesti makan, nak congok. Apa dia pasal lagu tu? Dia sebenarnya besar ke Nabi ni wajib. Hormat ke Nabi ni wajib. Bukan maulud tu, bukan buat maulud wajib dah. Hormat ke Nabi wajib ke? Karena dia apa? Rasulullah ni, Nabi kita ni afdalul makhluqat. Selebih-lebih, paling lebih daripada semua makhluk Allah. Dengan Quran tu lebih Nabi kita lagi lah. Dengan Quran tu adalah lebih, di sisi kelebihan adalah kelebihan Rasulullah mengatasi akan kelebihan Al-Quran Karim. Sebab apa? Sebab dia Sayyidul Alamin, Sayyidul Alam, Sayyidul Makhluqat. Bah Nabi kita afdalul makhluqat alal itlaqi. Ini kata ulama. Nabi kita afdalul makhluqat alal itlaq. Lebih Nabi atas semua makhluk Allah secara mutlak. Bukan berkait dak, mutlak Nabi lebih sekali. Sebab kalau tak begitu, tentulah Tuhan tidak buat sebagai syarat bagi masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Letak dua tu je kelimahnya. Tak ada kelimah lain menjadi rukun hak Islam kita. Kelimah dua syahadat tu. Letak Muhammad Rasulullah di samping la ilaha illallah. Itulah makna kata Rasulullah ni adalah selebih setinggi-tinggi martabat, sehingga Allah Ta'ala tak letak selepas pada dia malaikat Muhammadu Rasulullah. Situ. Lepas tu dia kata tak boleh buat maulud lah pasal kita duk besar ke Nabi, duk puja-puji, duk memuji lebih-lebih, duk akid naik lebih-lebih, duk petinggi lebih-lebih. Nabi larang kita duk pelebih-pelebih dia. Lebih balah mana hak Nabi larang? Hak Nabi kita larang lebih, hak pesen mana? Hak Nabi larang pelebih letak martabat Nabi supaya dengan martabat jadi Tuhan juga. Sebagaimana itikad orang Nasara tu, orang kafir Nasara dia letak martabat Nabi Isa ibnullah. Dia mentarahkan Nabi Isa, tarah tu hedah. Situ hak Nabi tak senya. Ada pembesar ke Nabi secara dia tu Rasulullah. Dianya penghulu kita. Dia afdalul makhluqat. Dia Rasulullah. Kita melihat atas satu, bukan dasar untuk siapa kebak tu. Tidak mengapa molek yang baru. Dunia. Maka Nabi lari pada hadis. Nabi kata la tuturuni kama atratin nasara ibna Maryam. Tu Nabi lari sungguh tu ada sahih. Nabi kata la tuturuni, jangan kamu puja-puja sangat akan daku. Puja sangat cara mana? Hak tak leh. Kama atratin nasara, sebagaimana memuja-muji besar oleh Nasara ibna Maryam akan ibnu Maryam. Tak lehnya jangan besar kakku, jangan puja-puji aku sebagaimana kafir Nasara
membesar dia puja-puja akan Nabi Isa. Puja sangat mana? Puja letak Nabi Isa ditarah menjadi Tuhan. Hak tu tak bolehnya. Maka Nabi larangnya, jangan puja aku, siapa buat Tuhan pada aku pula, jangan. Jangan buat Tuhan pada aku sebagaimana Tuhannya Nasara pada Ibnu Maryam. Jangan macam tu. Jangan siapa ke sebegitu. Jadi kalau besar kerana hormat, mulia, kasih, sayang, muntakzim, ni baik, sangat-sangat baik. Kerana bila kita puji Nabi, kita kasih ke Nabi, menjadi suatu daripada sebab kita boleh mendekati ibadat kepada Allah, mendekati kita kepada takwakan Allah. Sebab kata Nabi kata, in kuntum firman Allah, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. In kuntum tuhibbunallah, jika adalah kamu kasih sayang akan Allah, fattabi'uni, turut aku, kata Nabi. Kalau mengkasih Tuhan sungguh, turut aku, kata Nabi kita. Yuhibbukumullah, nescaya Allah Ta'ala juga kasihkan kamu. Turut aku ni. Maka kata turut Nabi ini hasil pada kita kasih sayang dia lah. Maka antara tanda kita kasih sayang, kita buat ibadah, kita banyak selawat pada Nabi, kita ikut sunnah dia. Serta pula kita membuat hari lahir Rasulullah, kita mengingatinya. Ingati hari lahir dia tu. Bak makan orang tak kira. Bak makan tu hidup dia. Pertamanya membawa kepada manusia ramai-ramai faham akan sejarah hidup Rasulullah, kelahiran dia, pembesaran dia, hidup dia secara anak yatim, hasilnya dia menerima wahyu, hasilnya dia memerintah sebagai pemerintah daulah Islamiyah di Madinah. Setelah perjuangan dia, akhlak dia, perangai dia, itulah kita dapat berfaham pada manusia ramai dalam bacaan berzanji itu. Maka ini tidak ke sejarah tu, tak ke tarikh tu. Tarikh lah. Kita ngaji dalam tarikh sekolah, tarikh Rasulullah, tarikh Nabi Muhammad. Tarikh lah kita baca pada berzanji itu juga. Sepatutlah juga. Bukan nak tambah benda lain. Kenapa pula sejarah pada sekolah kita boleh ajar? Universiti orang ajar sejarah Nabi, tarikh Nabi, sirah Nabi. Itulah juga isi sirah itulah dalam kitab berzanji pada bulan Maulud ni. Hak tu lo aja. Cuma bentuk hak ni baca secara syair, secara lagu. Hak nu secara penceritaan. Gitu. Lagu itulah. Nak ayatnya gapo? Jadi jangan kita jadi pelik sangatlah. Ni nak pelik sangatlah buat seramai-ramai gitu kan. Tok nenek kita ayat samai-samai doh ingat ke Nabi dengan buatnya hak jamu sembelih ayam, sembelih kambing itu sebagai nak berjamuan, buat jamuan pada orang pakai miskin. Hala tuju besar matlamat tagat mendengarkan kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu benda ni. Jadi kalimah la tuturuni apa panggil telajuk. Terjemahnya telajuk. La tuturuni, jangan kamu telajuk memuji. Telajuk kita panggil itu. Atra yutri. Atra yutri. La tuturuni. Fi'il waw tamim jamu'. La tuturuni kama atratin nasara ibna Maryam. Telajuk puji sangat siapa letak martabat Nabi supaya Tuhan sendiri dah. Sebagaimana kelah Nabi Isa dibuat Tuhan oleh puak Nasara pula. Lagu tu. Itu benda. Iaitu kekal serta segala akuan. Itu taksirnya.
dan berpindah dalamnya dalam akuan. Berdomenyo tu akuan. Jangan pindah dalam akuan. Mana jangan duduk hati kita. Hati kita jangan duduk di dalam akuan. Artinya jangan duduk dalam bergantung, berharap, mahu kepada makhluk juga. Wa ibadat nak pada makhluk juga. Hak tadi lah. Wa amma taat Tuhan. Barangnya taat Tuhan. Rupa amalan tu. Tapi hakikat batin mahu pada yang bukan Tuhan. Itu makna. Sebab itulah Imam Ghazali kata baca surah Al-Waqi'ah. Tu. Surah kaya panggil surah kaya tu. Surah Al-Waqi'ah surah kaya. Jadi kalau kita baca surah Al-Waqi'ah kosak nak pada kaya bermakna kita nak tukar surah Waqi'ah dengan harta. Kita faham ke orang-orang lain kalau sesok-sesok gak amallah surah Al-Waqi'ah tak gitu ke? Jadi kalau kita amal surah Al-Waqi'ah sabit kerana nak ke harta, nak jadi kaya, bermakna kita nak jual surah Waqi'ah dengan harta pula. Padahalnya Al-Quranul Karim diturunkan Allah untuk kita beribadat dengan dia, untuk kita beramal dengan dia, bukan buat menukar. Ni baca surah Al-Waqi'ah tabaraka biar jadi kaya, biar rezeki murah. Jadi kalau kita buat amal atas begitu tujuan, samalah hak tadi. Berpindah wa amal ni, amal surah Al-Waqi'ah kerana nak pada harta. Bermakna beralih, berjalan daripada makhluk Al-Waqi'ah kepada harta makhluk juga. Itu dia. Naknya berpindah daripada Al-Waqi'ah mau menjadi amalan ibadah. Tabaraka pun ibadah. Kerana Al-Quran merupakan untuk kita amalkan. Jangan ibadah. Jangan kosak nak dunia, jangan. Ada orang pergi ke Mekah. Cerita lama orang pergi ke Mekah. Pergi ke Mekah ke buat haji lah. Orang tani biasa lagu tu lah. Bila siapa ke Mekah agak selesai mengerjakan haji atau sebelum pada buat haji, pergi carilah tuan guru yang sahur, iaitu namanya pada petani. Orang sahur orang petani. Jadi orang petani pakat pergi tumpu ramai-ramai ke rumah pada bila mengadap dengan pada pada tanya mu apa hajat mari. Ni amo ni pada bagi pasal pada amo ni pada nak minta amalan doa di ketika buat khunduri. Doa khunduri lah, mudah reti. Baca doa khunduri. Orang buat makan kak, kita berdoa. Jamu-jamuan kita berdoa. Jadi nak ke doa untuk baca di ketika selesai makan khunduri. Sebagai nak bui, terima kasih balas kepada tuan rumah ajak kita makan, lalu kita balas dengan beberapa bacaan tahlil, istighfar dan berdoa. Mari molek belaka boleh belaka, molek tak ada apa, tak salah kan. Cuma pada yang kata kalau gitu mu mari nak minta doa ngaku ni, mu nak tukar dengan goreng ke? Nak tukar dengan goreng. Orang petani kalau gula pekak tu, gula buku besar, kalau pekak, gula pekak ni istilah orang petani dia panggil goreng tu. Pada pun katalah pada orang minta doa dengan dia saat ni. Kalau gitu mu nak tukar doa dengan goreng ke? Faham tak tu? Tak faham ke? Gini goreng dekat kenduri lah.
Jadi dalam kenduri itu jamuannya ada goreng-goreng daging. Istilah orang petani bila sebut goreng kak, jenis gula pekak, hok buku besar-besar. Khurma ko gapo ko buku besar lah, gula hok daging besar-besar. Tu orang petani panggil goreng tu. Goreng. Kak pada nya buat seloro lah. Buat seloro je. Suka-suka muka sama petani. Dia kata kalau gitu minta doa dengan aku ni, mau nak tukar dengan goreng tu kak. Sebab kan lepas pada makan kak, doa. Dia artinya doa ni nak tukar dengan makan masa ni tu. Tapi dia hanya bui juga, itu seloro je. Muka tak salah. Memanglah orang panggil kita buat kenduri. Kita doakanlah kepada Allah Ta'ala sebagai balasan di atas apa yang dia memberi jamuan. Nabi bersuruh kan? Nabi kata bila orang buat baik pada kita, kita terima kasih ke dia, syukurkan Allah. Lepas itu berdoalah untuk dia mendapat kebajikan. Nabi suruh tu makan benda orang bagi suatu kebaikan, kita kena berdoa supaya menzahirkan kesyukuran atas apa yang dia telah memberi suatu pada kita. Dengan berdoa. Doa ni besar ni. Doa ni suatu benda yang besar. Itu benda. Mesti cerita. Dan berpindah dalamnya dalam akuan. Tak sih. Duk pindah dalam akuan tu. Duk dalam benda tu tak sih. Duk bergatur dengan benda tu tak sih. Iaitu berpindah dalamnya dalam akuan yang ditegur daripada berpindah di dalam akuan. Mana hati kita pindah daripada makhluk kepada makhluk. Tu akuan makna makhluk. Baca doa tadi, baca ayat-ayat Quran kerana mang pada murah rezeki umpamanya. Bermakna kita berpindah menuju kepada makhluk juga. Hak naknya beribadat kerana Allah, membesarkan Allah. Adapun dapat rezeki yang murah, rezeki yang luas, itu hak Tuhan rezekikan kita lah. Tapi ketika kita beribadat, mahukan Allah, kerana Allah lah. Jangan kita mahu suatu. Jadi kalau kita mahu suatu, bermakna kita tidak menghendaki Allah dalam ibadat tu. Bahkan kita mahu makhluk juga. Makhluk juga. Itu salah situ. Makna kedudukan pada tasawuf dipandang sangat rendah martabatnya. Bukan kata larat sangat salah tu, bahkan dipandang rendah lah martabat. Pada fiqh sudah dikatakan elok, buat amal nak kepada syurga, takut ke api neraka, molek dah dinilaikan oleh fiqh. Tapi nilai yang tasawuf sangat tidak kena lagi. Masih orang panggil hati berpaut pada makhluk Allah, tidak berpaut pada Allah Ta'ala sendiri. Yang mahunya tumpu harapan pada Allah. Buat amal ibadat ni ibarat suatu kenyataan atau suatu tanda-tanda, suatu bahan bukti yang kita adalah hambanya. Kita buat amal ibadat untuk menzahirkan benar-benar kita hamba Allah. Kita hambanya. Itu dah tandanya. Maka hendaklah wallahu a'lam. Tak lagi dah tu. Pandai dah kat tu. Hak tasawuf. Usuluddin pula. Usuluddin pula.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal wahdaniyatu, ada katanya musannif, Aqidatun Najin, Aqidatun Najin. Dia kata musannif, yakni Syekh Sanusi, perkataan Imam Syekh Sanusi di dalam kitabnya Matan Ummul Barahin. Wal wahdaniyatu ay la saniya lahu ta'ala fi zatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Wal wahdaniyatu ay la saniya lahu ta'ala fi zatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Artinya, arti wahdaniyah ni, artinya arti daripada kata musannif wal wahdaniyah ay la saniya lahu ta'ala fi zatih wala fi sifatihi wala fi af'alih. Artinya yang keenam, yang keenam daripada sifat yang wajib atas kita faham dan kenal, ia bersangkut paut dengan sifat-sifat Allah Ta'ala, hak yang wajib. Tu ialah wahdaniyah depan. Yang keenam daripada sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu. Jadi sifat yang keenam yang wajib atas kita, setiap orang mukallaf, lelaki perempuan, kena Tuhan kita, wajib. Tu. Maka cara kita kenal Allah Ta'ala Tuhan kita ialah kita faham dan kita reti sungguh-sungguh pada sifat-sifat dia. Tu. Sifat-sifat yang wajib, yang fardu ain, ialah 20 sifat ni. Kemudian pula wajib atas kita kena reti juga hak lawan bagi 20 hak wajib, iaitu yang mustahil. Dan yang ketiga, wajib juga kita kena tahu bagi Allah ada sifatnya yang dipanggil harus. Maka sifat yang sekok paut dengan Allah Ta'ala itu adalah terbahagi kepada 3 macam lah. Wajib 20, lawan pula pun 20. Harus bagi Allah hanya satu sifat sahaja. Apa satu sifat itu? Iaitulah harus Allah Ta'ala menjadikan makhluk. Dan harus juga Tuhan tidak menjadikan. Jadi buat makhluk dengan tak buat, balik Tuhan hanya harus semata-mata. Tuhan buat akan makhluk ni pun boleh, dan tidak buat pun boleh juga, harus juga. Jadi kita kenal Tuhan dengan mengenali 3 pesing sifat ni. Sifat hak wajib kena kita reti satu-satu sampai 20. Dia kena buat datang lawan 20. Jadi 40. Dan bagi harus pada Tuhan satu, iaitu mengharus. Sifat harus Allah Ta'ala menjadikan makhlukat, dan harus juga Tuhan tidak menjadikan. Makna buat makhluk pun boleh, harus, dan Tuhan tak buat pun tak ada apa-apa lah. Jadi 41 sifat yang bersangkut paut dengan Allah Ta'ala. Hak wajib 20 tu
Pasal kita nak ambil pakar, kita nak pegang, kita iktiqadkan dia secara pegang. Wajib Tuhan ada, wajib Tuhannya sedia, wajib Tuhannya kekal. Sampailah kepada 20. Kita ambil pakar 20. Ambil reti pula hak mustahil 20 juga. Hak lawan. Maka hak sifat 20 hak mustahil ni kita ambil reti pasal nak apa? Nak tahu. Nak tahu. Kau nak ambil pakar juga mustahil ke? Mana ya? Terpusing kepala ke mana tu? Kata gitu tu. Hak 20 wajib. Okey, kita pegang lah. Faham molek ni lah Tuhan. Diri Tuhan kita nak itah tak nampak kan? Diri Tuhan kita nak nampak kah? Lihat tak nampak. Dengar tak boleh. Nak pegang rasa pun tak temu. Cara pegang Tuhan, pegang sifat tu lah. Yakin dia maujud, yakin dia ada, serta yakin dia punya sifat-sifat kamalat. Hak perdu ain 20 saat ni. Bukan 20 tu qadar tu je. Sifat Tuhan banyak sangat nak bila tak habis. Tak suk nak bila sifat kamalat Tuhan. Tapi yang diperdunya 20. Hak perdu ain. Hak tafsir sasa 20. Hak banyak tu wajib pegang atas jalan ijmal. Apa ijmal? Secara himpun. Dengan bahawa kita itikad gini. Sifat Tuhan ni amat banyak. Sifat kemalak Tuhan sangat-sangat banyak. Tidak ada kesudahan bagi Allah. Maka hak banyak tu pegang secara reti banyak. Pegang secara reti banyak. Adapun hak 20 ni kena pegang secara reti ingat soso. Siapa 20? Reti soso. Siapa 20? Maka hak 20 yang wajib, Baba kata saat ni untuk kita ambil pakar, untuk kita itikad, untuk kita pegang kemah-kemah. Tuhan kita wujud, kidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu min nafsi, wahdaniyat. Siapa su akhir 20. Ni hak kita pegang. Kita ambil pakar. Hak lawan 20 juga. Hak lawan dia. Hak lawan ni orang panggil mustahil. Hak lawan ni hak tak ada Tuhan ni. Benda mustahil. Tentu tak ada Tuhan. Tapi kena reti juga benda mustahil 20 tu. Pasal apa? Reti hak 20 mustahil, nak kukuh, nak kemah, nak kejakkan yang wajib. Jadi hak Baba kata saat ni, hak 20 wajib untuk kita ambil pakar iktiqad, pakar. Hak 20 mustahil tu, hak lawan tu, kita kena reti juga. Atas jalan kita nak tahu tung, tahu. Mana hak kena tahu? Tak ada Tuhan. Kena tahu. Kena nak ambil? Ada. Tak gitu ke? Kau tak boleh reti kau apa kata gitu. Kata Arab dah tu. Tu. Ada Tuhan, kita pakar. Tak ada Tuhan, tahu lah, tak ada tu. Kau nak ambil juga tak ada tu kat Tuhan. Tak boleh pakar, tak ada tu. Kena tahu, tak ada tahu. Hak naknya ambil pakar, ada. Gitu sedia Tuhan. Ambil pakar. Ambil, sedia. Tuhan ada sedia. Ambil mari. Sedia, kita ambil mari. Baru, tahu tung lah dah. Tuhan baru ke? Tuhan tak boleh barulah. Sebab baru ni makhluk. Maka bila kata baru, kena tahu lah. Buailah. Daripada siapa? Daripada Allah. Mana kata? Tuhan tidak baru. Yang dianya sedia. Itu dia. Jadi kecek pun yang dibunyi yang dia orang panggil reka sangat.
Nak ambil tak ada juga. Tak ada juga nak ambil pakar. Memang betul dah tu. Hak 20 kita nak tahu. Kita reti pun untuk buat. Contohnya begini, contohnya. Kita belajar rukun semaya. Tak gitu ke? Rukun semaya. 13. Tu dia. Dan benda membata dia, benda menuh semaya pun kita kena pakai, kita kena ambil reti juga. Rukun semaya kita kena ambil reti, syarat semaya kita kena ambil reti. Sebab kita nak amalkan. Hak membatalkan semaya, benda menuh semaya, kita kena reti juga. Tujuan untuk jaga jadi semaya kita tak buat benda batal tu. Sebab kerana kita tahu benda batal, bunuh. Jadi kita ambil reti kerana nak jaga jangan buat benda tu. Benda batal. Jadi kalau kita tak belajar benda batal, mungkin kita buat benda batal, kita tak tahu kita batal. Gitu bendanya. Tak kerti kah? Kerti sangat sangat. Pahal sangat dah tu. Kecek Kelantan dah tu. Amba pun Kelantan juga, bukan petani. Malaysia lah. Gitu. Benda. Derah tu kecek tu. Tak ada apa kata nak kecek kokoh. Jadi derah juga. Derah juga. Apa pening kepala pula. Tak boleh main. Ngajar keluar gengai bara tak reti. Tu dia. Kalau beroyak gengai bara lah kita panggil bahasa oyak. Nuk tak say tak jadi kerja. Kena sungguh. Itulah. Jadi kena mengaji pun kena buka. Minda kena buka. Tok guru oyak sungguh buat sebagai contoh-contoh untuk reti, kita pun biar boleh reti lah. Boleh faham lah. Tu ni. Tu dah. Jadi sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu wahdaniyah. Artinya arti wahdaniyah pada zatnya. Makna wahdaniyah ni terbagi pada 3 maksudnya. Maksud pertama, wahdaniyah makna Melayu kata satu pada zatnya, zat Allah. Satu pada zat Allah. Mana kata diri Allah, diri Tuhan kita saja. Bukan diri Tuhan kita ni, bukan diri Tuhan ni berbilah-bilah. Tuhan kita satu je. Gitu. Zat diri Allah pun satu. Dia saja. Dia saja je yang menjadi Tuhan Khaliqu. Al-Khaliqu yang pencipta Allah juga. Tidak ada jadi sifat pencipta kepada orang lain. Tu. Pada zat. Desa pada sifat. Yang kedua pula maknanya wahdaniyah pada sifatnya. Pada sifat Allah. Pada sifat ni bermakna kata sifat-sifat Tuhan 20. Hak perdoain kita kena reti. 20 pun pada sejenis. Kudrat saja, iradat pun saja, ilmu pun saja. Bukan 2 kudrat, 2 ilmu dak. Sifat Tuhan satu, arti pada sejenis, pada seperkara. Setiap sifat satu-satu je. Wujud, kidal, baka, belaka. Faham tak tu? Pada setiap satu jenis. Iradat,
sekudrat, satu ilmu, satu haya, satu samuk, satu basar, satu kalam, satu qanhu mutakallimat, kaqadiran, muridan, sesekaro. Walaupun pada jumlah banyak, tapi setiap satu sifat saja. Saja. Itu dia. Dek so pada perbuatannya. Dia makna ketiga, so pada perbuatan. Maksud so pada perbuatan, yakni so-nya Tuhan saja aja buat. Allah jualah yang menjadikan segala-galanya. Semua kejadian pada makhluk ni, kejadian Tuhan sahaja. Tuhan saja yang buat. Tuhan saja yang menjadi. Allah jua yang menjadikan. Tak ada siapa dia boleh jadi. Tu. Walaupun perbuatan kita, gerak-geri kita, perbuatan manusia juga jadi makhluk Allah. Dalilnya ni dalam kitab Matan Jawharatut Tauhid, fa khaliqun li abdihi wa ma amil. Fa khaliqun li abdihi wa ma amil. Allah jua yang menjadikan hamba-Nya. Kita, diri kita, Allah yang menjadikan. Wa ma amila, apa kita duk buat ni pun Tuhan juga yang menjadikan. Bermakna bukan kata Tuhan ni buat diri kita saja je. Perbuatan kita juga, PA kita juga, gerak-geri kita juga ciptaan Allah. Gitu. Muwaffiqun liman arada an yasil. Muwaffiqun liman arada an yasil. Allah Ta'ala juga yang beri taufik. Allah juga yang memberi taufik bagi siapa-siapa hak Tuhan kandak wi jadi siapa. Hak Tuhan kandak nak wi siapa kepada Allah, getikan Allah, fahamkan Allah, yakinkan Allah. Tuhan juga yang buatkan hati kita begitu. Hati kita boleh fikirkan Allah, yakinkan Allah sebenar, rasa zuk dengan Tuhan sebenar. Tuhan juga yang rezeki rasa kita tu. Getik ilmu ni, fahamkan ilmu ni adalah juga daripada pemberian Allah. Itu maknanya. Itulah arti muwaffiqun liman arada an yasilah. Allah jualah yang bagi taufik bagi siapa yang Tuhan kehendak sampainya dia. Sekarang tu dululah. InsyaAllah kita sambung semula 2 minggu lagi. InsyaAllah. Kerana diambil daripada tafsir musannif itu. Jadi tafsir musannif pada tafsir kitab dia nya matan tafsir bagi hak matan dia ni. Tafsir makna huraian bagi matan wal wahdaniyatu ila saniyalahu ta'ala fi zatih wala fi sifati wala fi af'ali. Itulah artinya se Allah pada zatnya, se pada sifat dan se pada perbuatan. Kerana wallahu a'lam padalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Allahumma anfa'na bima 'allamtana
اللهم اجعلنا عارفين اللهم اغفر لنا وارحمهم كما ولجميع المسلمين والمسلمات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا شيئا. هب لنا مسيئا لمحسننا ومقصرنا وهب لنا الكل بوجهك الكريم صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة wassalam. Gitulah Bapa minta bukti 2 kali. Jemaah ketiga tu insya-Allah lah kita jumpa lagi.